Perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka akan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Sadaqallahul azim. Saudara pengurus majelis, sahabat saya Tuan Imam Besar Masjid Tuanku Azlan Shah, pihak pengurusan masjid, para guru, para alim ulama dan para ustaz, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita jualan syukur yang tertinggi dan sebanyak-banyak kepada Allah, karena dengan izin dan dengan taufik daripada Allah Ta'ala kita telah dihimpunkan di rumahnya ini pada kesempatan kali ini bagi memperingati satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, yang juga melibatkan kehidupan kita. Kita syukur kerana Allah Ta'ala masih memberi peluang kepada kita dan kesempatan. Talian hayat masih Allah Ta'ala lanjutkan sehingga memungkinkan kita dapat terus berada di sini bagi meneruskan segala usaha kita sebagai khalifah Allah Ta'ala di bumi. Dan alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ketiga kita berada di tahun baru 1436. Kedatangan tahun baru memberi makna peningkatan usia kita. Peningkatan usia membawa makna pertambahan umur kita, dan sekaligus menandakan tempoh temu janji kita dengan Allah Ta'ala semakin hampir lagi setahun berbanding dengan tahun yang lalu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang insan yang dididik oleh Nabi SAW, pernah menyebut, kehidupan kita ini sebenarnya dimulai dengan satu titik permulaan dan menuju ke satu garis penamat. Kehidupan kita bermula daripada hari kelahiran kita, dan masa tetap berlalu saat demi saat menuju ke garis penamat, iaitu tarikh saat di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama usia masih diberi oleh Allah Ta'ala ruangnya untuk membolehkan kita dapat terus
menambahkan bekalan-bekalan yang patutnya kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 1436 yang kita mengharapkan akan memberi cahaya baru dalam kehidupan kita umat Islam di seluruh dunia setelah berada dalam suasana yang berbagai-bagai keadaannya. Saya dimaklumkan oleh sahabat saya yang besar, dia kata kuliah kita ni akan berhenti sekitar jam 9 malam. Saya kata terlalu lama 9 malam ni ya. Patut 8.30 lagi. Dan di mana-mana pun biasanya kalau kita memperingati peristiwa besar ini, biasanya saya akan menyentuh juga kenapa peristiwa ini berlaku, kenapa hijrah, dan kenapa sehingga dia dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai titik permulaan kepada kiraan tahun atau kalender Islam. Sedangkan banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang grand, yang hebat. Kenapa ini dipilih? Mesti ada sebab. Dan tahu semasa Nabi kita SAW memerintah sudah ada kalender-kalender lain. Kalender Masih ada, Rom dah ada, China dah ada, India pun ada. Tiba-tiba kalender Islam tak ada. Bila Nabi wafat, diganti oleh khalifah oleh Sayyidina Umar yang disebut sebagai khalifah Rasulullah. Tak lama memerintah sekitar 3 tahun. Sayyidina Umar yang agak lama memerintah, timbul masalah besar apabila banyak surat-surat yang datang daripada seluruh wilayah Amsar, wilayah Islam pada masa itu yang agak luas. Apabila runtuhnya 2 empayar besar, empayar Rom dan Parsi. Segala surat yang datang ke Madinah jadi masalah. Bila tarikh surat itu? Pasal kalender tak ada. Kita boleh sebut 3 hari bulan Muharram 1436. Dan inilah yang sebenarnya mendorong Khalifah Umar semasa dia menjadi khalifah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kalender Islam itu sendiri. Dan dia tidak ikut kalender lain sebab Islam ni ada identitinya. Kita tak boleh nak tiru orang lain. Patut ikut ke kalender Masihi. Masih dah lama dulu lagi, bermula dengan Jesus Christ. Tapi tak. Sehingga apabila bermesyuarat, kalau sekarang ni di tempat kita, kalau peringkat negeri Esko, kalau peringkat pusat kabinet. Antara agenda yang dibincangkan ialah bagaimana nak tentukan tarikh ataupun kalender Islam itu, yang pada masa itu tidak ada. Banyak cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli yang hadir dalam mesyuarat, sahabat-sahabat kanan Nabi SAW. Macam-macam cadangan. Ada yang mencadangkan supaya diambil tarikh lahir Nabi SAW, jadikan titik ataupun permulaan kepada takwim kalender Islam itu. Tetapi itu tidak menarik perhatian Khalifah Umar yang menjadi memimpin kerajaan pada masa itu. Kenapa? Permulaan kalender berdasarkan kepada hari lahir sudah pun digunakan oleh kalender Masihi berdasarkan kepada kelahiran Jesus Christ. Jadi macam kita ni tak ada identiti, tiru orang. Ingat kita ni tak cerdik ya? Reject. Ada pula cadangan supaya diambil berdasarkan kepada tarikh wafat Nabi SAW. Ini juga ditolak. Kenapa? Sebab biasanya kematian adalah lambang kesedihan. Takkan umat Islam setahun pakat monyok. Kenapa? Ingat Nabi mati. Tak jadi. Ditolak juga cadangan itu, tuan-tuan. Tengok. Ada juga suara yang mencadangkan supaya diambil tarikh besar, grand.
yang berlaku dalam sejarah semasa Nabi masih hidup. Antaranya kemenangan dalam peperangan Uhud, peperangan yang pertama yang disebut sebagai perang Uhud sebagai Al-Furqan, pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Besar, hebat, grand. Ini juga tidak berjaya menarik perhatian yang hadir, termasuk khalifah. Kenapa? Sebab bila perang melibatkan mati dan hidup. Sekarang ni dalam keadaan Islam baik, Islam ni agama damai, kita tu selalu sebut lepas maghrib, Allahumma antas salam wa minkas salam. Islam itu damai, dari kepada kamu yang bersifat dengan assalam. Satu dunia kata Islam agama teroris. Tak betul. Dalam keadaan salam tu orang kata teroris juga. Kalau takdir pilih hari Uhud, saya ingat lagi senang dia orang cincang kita, tuan-tuan. Tengok jiwa besar sahabat-sahabat dulu berfikir sampai begitu. Sehinggalah ada suara yang memilih supaya diambil titik peristiwa hijrah itu sebagai titik permulaan dan pengambil kiraan kalender Islam. Dan ini semua setuju. Kenapa setuju? Panjang cerita lah. Pukul 9 berhenti tuan-tuan main. Sebab hijrah adalah peristiwa yang memisahkan di antara dua era dalam kehidupan Nabi SAW sebagai da'i yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk manusia, untuk umat. 13 tahun tertindas di Makkah. Yang ikut Nabi kesemuanya orang-orang koman, orang yang tak ada kelas dalam masyarakat. Siapa antaranya? Bilal. Bilal ni tak ada kelas, tuan-tuan. Ada kelas tak? Kalau agak-agaklah Sayyidina Bilal ni tak masuk Islam, tuan-tuan kenal ke tak? Agak-agaklah saya tanya tu, ya. Tak kenal. Barack Obama pun kalau tidak jadi Presiden Amerika, orang Perak ni tak kenal, tuan-tuan. Percayalah. Tapi oleh kerana dia jadi Presiden Amerika di United States of America, maka orang pun tahu ini Barack Hussein Obama. Tengok. Kalau dia jaga kebun dia aja dekat sana, tak ada siapa kenal. Sama lah juga Sayyidina Bilal. Tak ada siapa yang kenal. Tapi bila dia masuk Islam, menghadapi cabaran yang begitu hebat, orang yang tak kenal Sayyidina Bilal itu memang orang tu pendek umur sebenarnya. Tengok jelas. Bilal ni nama dia, bukan jawatan dia. Tuan-tuan pun tahu. Kenapa orang Melayu kita bila sesiapa dilantik menjadi muazzin, orang panggil dia Tok Bilal? Why? Nak nyatakan itu sudah sinonim dengan tugas Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, siapalah Bilal? Sehingga Abu Zar Al-Ghifari rahmatullahi alaih, seorang sahabat yang yang bukan sewarna kulit dengan dia, satu masa dengan nada sinis menyebut, ya Bilal, ya benas sauda, wahai budak hitam. Memang Bilal hitam pun. Dia tak marah kerana dia kata, orang kata dia benas sauda, tapi sebut dengan nada sinis, nada menyindir, menghina. Sehingga kan Nabi tegur Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari rahmatullahi alaih. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaka rajulun fika jahiliyah. Kamu ni walaupun sudah pun masuk Islam, tapi masih ada lagi sentimen jahiliyah. Kenapa? Sanggup menggelarkan sahabat kamu, saudara seagama dengan kamu, dengan gelaran sebegitu. Apa reaksi Abu Zar Al-Ghifari rahmatullahi alaih, tuan-tuan? Dia terus membaringkan dirinya di lantai masjid pada masa itu. Dia minta Bilal pijak muka dia sebagai tanda penyesalannya atas keterlanjurannya menyebut dan menggunakan istilah itu. Wahai sahabatku Bilal, pijak muka aku kerana aku terlanjur mengatakan kamu begitu, dan aku tidak akan bangun kalau kamu tidak pijak muka aku. Baiklah tuan-tuan, muka punya handsome nak suruh orang pijak. Inilah nilai persaudaraan dan penyesalan. Dan orang tak kenal Bilal, sehinggalah dia masuk Islam. Tengok, Masya Allah, berkhidmat untuk Nabi SAW sepanjang hayat. Bila Rasulullah SAW wafat hari ini,
Kemudiannya bila berlakunya pertukaran penaraju pemerintahan, Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah Rasulullah. Dia datang jumpa dengan Khalifah Abu Bakar. Dia kata, ya Khalifah Rasulullah, saya nak berhenti. Nak berhenti. Kita kalau ketua jabatan, anak buah nak berhenti, mesti ada tanya, tuan-tuan. Kenapa nak berhenti? Allowance kecil ke? Bonus sikit ke? Kan sebut bonus lah. Kan tuan-tuan baru dapat bonus baru ni. Tak berbangkit masalah bonus. Memang saya nak berhenti, kata dia. Tuan-tuan, sehingga Khalifah Abu Bakar kata, wahai Bilal, wahai sahabatku, wahai saudaraku, teruskanlah tugas kamu. Khidmatmu masih dihargai dan diperlukan. Apa perasaan kita orang bawah kalau bos kita cakap macam tu? Tak jadi nak letak jawatan, tuan-tuan. Isunya bukan masalah hilaun, bukan masalah ganjaran, no. Tak. Habis kenapa nak berhenti? Teruskanlah. Dia nampak macam Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah memaksa dia untuk meneruskan tugas dia. Dia kata, tidak wahai khalifah. Tapi katanya, kalau kamu suruh aku itu atas asas kamu yang beli aku dulu daripada Utbah, dan kemudian yang dimerdekakan menjadi orang yang merdeka, kalau atas asas itu saya rela ikut. Kalau tidak, kalau atas saya seorang yang lelaki yang merdeka, no, tak. Tuan-tuan, kenapa tak nak jadi muazzin? Dia tak sampai hati untuk sebut. Sebab bila azan saja mesti sebut nama Nabi SAW. Bila asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, akan disebut dalam azan tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh tahan, tak boleh sebut nama Nabi, air matanya mengalir, tuan-tuan. Tak sampai hati dia, rindu, sayang yang teramat sangat terhadap Nabi SAW. Ini Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Kerana itu, bukan kerana elau, no. Akhirnya orang bagi permisi kepadanya, dan dia pun merantau. Berhijrahlah dia ke Syam pada masa itu. Duduk setahun 2 tahun, datang pula rindunya dengan Nabi. Teringat dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Daripada Madinah ke Baitul Maqdis, ke Palestin, ingat dekat ke? Daripada Ipoh nak pergi Tambun ke agak-agak, tuan-tuan? Ratusan kilometer jalan kaki daripada Palestin untuk pulang, untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Bila sampai ke Madinah, masuk waktu semaya, 2 beradik Hasan dan Husin yang lama sudah tidak tengok dengan Sayyidina Bilal. Dia kata, nak tahulah, saya pun tak pasti Sayyidina Hasan dan Husin ni panggil apa dengan Sayyidina Bilal ni. Sah dia tak panggil uncle, tuan-tuan, minta maaf. Pakcik lah aku, ya Ami, wahai pakcikku, azanlah. Kami sudah lama tidak mendengar suara kamu. InsyaAllah, tuan-tuan. Sebab oleh kerana hubungan keluarga yang sangat rapat di antara 2 individu ini dengan baginda SAW dilayan juga, dan akhirnya dia naik ke mihrab, ke tempat tinggi, tempat solat, tempat azan itu. Disitulah dia azan, tuan-tuan. Bergumandang suaranya yang begitu lama tidak didengar di kota Madinah pada masa itu. Gempar masyarakat Madinah mendengar suara alunan azan oleh Sayyidina Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Samalah keadaannya bila sampai sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia macam hampir pingsan kerana rindunya, seolah-olah dia nampak Nabi keluar daripada bilik rumahnya untuk mengimamkan solat di mihrab Nabi SAW pada masa itu. Sahabat dan tuan, jadi inilah sebenarnya nilai yang nak dihasilkan. Susah-susah 13 tahun peringkat pertama di Makkah untuk melahirkan insan yang begini. Sebenarnya kita ni makin jauh dengan iman, dengan ilmu, dengan Allah, dengan Islam, dengan macam-macam. Akhirnya berselerak habis dalam masyarakat. Apa puncanya? Banyak. Lepas satu-satu isu, kita berterkejut dengar.
Bising baru ni, semua orang keluar berita dalam surat khabar, cerita cium dan peluk anjing. Dah tak ada benda lain kena peluk. Memang kita tahu benda tu khilaf dalam fiqh, kita tahu isu itu, tapi kenapa dia like sangat benda macam ni? Why? Tengok. Tak habis cerita anjing, cerita makan katak pula selesai. Tak seluk keluar tuan-tuan. Dah tak ada benda lain kena makan, akhirnya katak habis kesediaan, katak pun hidup juga, masya-Allah tuan-tuan. Nilai yang sebenar itu yang perlu kita lihat balik. Nabi didik asuh 13 tahun. Tuan-tuan. Bukan senang, susah. Dengan penuh cabaran. Mula-mula 3 tahun pertama secara sulit, secara rahsia. Tuan, personal contact dulu, dakwah fardiyah untuk adik-adik dakwah kita. Nabi pergi jumpa dengan orang-orang yang agak-agak boleh dengar pandangan dia dan boleh menerima pandangan dia. Sebab tu kalau kita tengok balik, siapa yang mula-mula masuk Islam? Orang yang dekat dengan baginda SAW. Isteri dia Khadijah. Tengok, bekas anak angkat dia masa jahiliah dulu, Zaid bin Harithah. Sayyidina Ali yang dibesarkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, kawan baik dia, peniaga yang terkenal di Makkah pada masa itu. Ini orangnya. Dan berkembang kepada Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair dan berapa ramai lagi di peringkat awal, termasuk Sayyidina Bilal itu tadi. Tuan-tuan, itu peringkat sulit. Tapi ialah, takkan sulit sepanjang-panjang. Lepas 3 tahun datang perintah daripada Allah supaya berterus terang dalam mengatakan Islam. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Jadi bermulalah era terus terang. Bila terus terang, mulalah tuan-tuan. Mulalah kena pijak. Mulalah kena serang. Mulalah kena macam-macam cabaran yang terpaksa dialami oleh Nabi SAW. Sebab itulah dia, tuan-tuan. Masa tu bukan senang nak jadi seorang Muslim. Dan tadilah yang masuk Islam orang yang tak ada kelas dalam masyarakat. Hamba macam Sayyidina Bilal yang saya sebutkan tadi. Orang kelas-kelas mana ada? Tak ada. Belum tengok balik. Orang jenis ada kuku panjang sikit lah, ada taring panjang sikit, tak ada yang masuk Islam tuan-tuan. Orang kampung biasa aja. Tak tahulah apa masalah dia. Nabi ni ajak benda payah sangat ke sampai orang tak faham? Saya selalu tanya kalau di Kuala Lumpur, Nabi kita ni ajak benda apa? Tuan-tuan, bila dah habis ikhtiar macam-macam, akhirnya kalau kita tengok balik dalam sejarahnya itu, Nabi terpaksa berkunjung daripada kemah ke kemah, jemaah yang datang untuk melakukan haji di zaman haji di tahun yang ke-10, ke-11, yang ke-12 selepas Nabi berdakwah. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ila ma tad'una ya akhal Arab, ila ma tad'una ya akhal Arab. Tu ya, kamu yang kerja siang malam ni, kamu ajak benda apa? Nabi ajak apa? Nabi kata, ad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku mengajak manusia supaya mengaku yang tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengaku yang aku ni adalah pesuruh Allah. Itu je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya tanya tuan-tuan, perempuan jauh tanya perempuan lah, adik-adik belakang depan ni, bahasa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu bahasa apa? Saya tanya tu, tak berani nak jawab. Bahasa apa adik-adik? Arab. Abu Jahal orang apa? Jawa ke Melayu? Kan? Kalau Abu Jahal tu orang Arab, bukan orang Jawa, kenapa tak boleh sebut? Tuan-tuan orang Melayu, tuan-tuan, Masya Allah, ke tidak Melayu, Boyan ke tidak pun, Banjar kalau tidak pun, Bugis tidak pun, memang etnik Melayu. Bila belajar sekolah agama sebelum ni? Yang tak belajar sekolah agama pun, bila orang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selamba dia sebut, macam dia faham. Macam mana yang Abu Jahal memang bahasa tu bahasa Arab baku yang dia tak boleh sebut. Wah, itu saya muskil sampai sekarang tuan-tuan.
Boleh bantu saya agak-agak? Boleh jawab tak? Kata boleh jawab, saya nak berhenti ni terus ni. Senang, kita boleh berhenti awal, tak ada apa. Kenapa ini bahasa Arab? Orang Abu Jahal pun orang Arab juga. Kenapa tak boleh sebut? Kita orang Melayu boleh sebut elok aja dengan betul ma'runah bila ma'runah bila runahnya. Tuan-tuan. Pergi majlis tahlil bila ni tu la ilaha illallah, la bila melakuk belaga mangkuk dengan pinggang lagi rancak tahlilnya. Tapi keluar mihun Allah, mihun pula kata. Kenapa masalah itu tuan-tuan? Faktor hidayah itu cerita lain, kita tak nak sebut. Itu hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya? Bila Abu Talib meninggal, Nabi kita menangis tuan-tuan. Kenapa? Orang duk jaga dia daripada kecil, bela dia berhadapan dengan berbagai-bagai karinah Quraisy. Tak beriman Abu Talib. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah lah. Orang Syiah kata Abu Talib beriman, itu cerita lain. Ya? Tak beriman, tak menangis Nabi tuan-tuan. Sejak umur 8 tahun lagi Nabi dijaga sampai jadi Nabi umur 40, mempertahankan baginda dengan susah payah. Abu Talib ni pula orang miskin, walaupun jadi ketua kaum, jadi pemimpin, tapi tak kaya. Itu masalah dia. Jarang nak jumpa orang kita pemimpin tapi miskin, ada? Kalau boleh tunjuk dengan saya nak ikut contoh tu. Dah lama dah jadi pemimpin tapi tak pernah kaya, dia miskin, manja-manja. Payah nak jumpa tuan-tuan. Kalau jumpa tu very good punya leader, the best leader. Abu Talib jadi pemimpin tapi miskin. Sehingga Nabi SAW berpakat dengan pakcik dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi sangat cakap orang percaya sehingga ditulis seorang wartawan yang sangat senior di anak Barat, Thomas J. Tapi kalau bebanan keluarganya, kalau apa namanya, kita ambil anak-anaknya untuk kita jaga. Kata Al-Abbas kepada Nabi, boleh, tak ada apa. Berangkatlah orang dua beranak ni jumpa dengan Abu Talib, berbincang untuk minta perkenan supaya anak Abu Talib itu dia orang jaga. Nabi kata, pakcik biarlah Ali saya jaga. Sebab tu Nabi, Sayyidina Ali dibesarkan bersama-sama dengan Nabi SAW daripada kecil. Ali. Anak seorang lagi namanya Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Orang Melayu tak kenal Ja'far ni tuan-tuan, dia kenal Ali je, itu masalahnya. Saya pun tanya juga kawan-kawan, kenapa kenal Ali, kenal Ja'far tak kenal? Kedua-duanya anak Abu Talib, sepupu Nabi belaka. Payah juga ustaz. Dia kata Sayyidina Ali pasal orang Melayu kenal tongkat Ali. Ja'far tak ada tongkat Ja'far. Ja'far pun ada gelaran dia juga tuan-tuan, amin. Ja'far At-Tayyar dalam sejarahnya. Anda belajar sekolah Arab ke ada di depan ni? At-Tayyar tu apa? Saya tak tanya imam besar lah, ya. Koman sangat bagi imam tanya soalan ni, ya. At-Tayyar ni pilot tuan-tuan. Ja'far disebut sebagai Ja'far At-Tayyar. Kenapa? Asyiklah saya tak duduk sini ke tidak, acak juga datang masjid Tuanku Sultan Azlan ni. Mari 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, nak sambung balik yang 3 tahun saya datang dulu, sekarang ni tak tahu apa dulu dia sebut tuan-tuan. Ini merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi, kepada Sayyidina Ja'far dalam peperangan Al-Yarmouk. Tuan-tuan belajar sejarah Yarmouk, pertempuran di antara tentera yang diutus oleh Nabi, yang dipimpin oleh pertamanya Ja'far, oleh Zaid bin Harisah dan oleh Abdullah bin Rawahah. Nabi kata kepimpinan tentera Islam ini mula-mula bendera dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur, dia disambung oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid juga gugur, kepimpinan tentera dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Ketiga-tiganya gugur tuan-tuan. Nah, itulah datangnya Khalid ibn Walid dalam sejarah itu. Dan bila Ja'far meninggal,
gugur sebagai syahid dalam peperangan Al-Yarmouk. Yarmouk ni satu kawasan sekarang ni di negara Jordan. Semasa kru Jejak Rasul nak cover cerita peperangan Al-Yarmouk ini, mereka cuba nak shoot di sekitar Yarmouk itu untuk kita penonton di Malaysia dapat lihat. Pergi minta izin melalui kedutaan besar Malaysia di Jordan dan seumpamanya, rupa-rupanya mereka tidak benarkan. Kenapa? Al-Yarmouk sekarang sudah menjadi kawasan keselamatan, kawasan ketenteraan yang orang sivil, orang awam tak boleh masuk. Peperangan ini berlaku di situ. Dan bila Ja'far wafat, Nabi beritahu kepada isterinya Asma binti Umais radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Asma, takziah daripada aku, Ja'far telah pun kembali, Ja'far telah gugur, aku tengok dia berterbangan di syurga Allah SWT. Itu keluar toyar itu tadi. Tengok Ja'far, tuan-tuan, tinggallah anak ramai. Tapi orang dulu lain, tidak zaman orang macam kita sekarang, ya. Kalau ada sahabat yang meninggal, ada orang lain pula pergi ambil tanggungjawab untuk jaga anak-anak yatim ini. Siapa datang? Bila habis saja iddah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang meminang untuk menikahi Asma binti Umais radhiyallahu anhu. Kahwin dengan Abu Bakar. Orang Melayu boleh macam ni, kan? Kawan kita meninggal, kita pun pergi jumpa dengan janda itu. Dia kata, oleh kerana suami kamu dulu tu kawan aku, kita menikah dua, boleh ke? Oh ya tuan-tuan, mana boleh. Bukan masalah suami tak boleh buat, isteri dia tak boleh, tak bagi. Itu masalahnya tuan-tuan, ya. Kahwin dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun tak lama wafat juga kemudian lepas itu. Siapa pula nak jaga? Akhirnya Asma binti Umais radhiyallahu anha dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Tengok, bekas iparnya dulu. Boleh? Tengok tuan-tuan. Masa berkahwin dengan Sayyidina Abu Bakar, Asma dapat seorang anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Dan inilah orang yang kemudian dibesar dan dibela oleh Sayyidina Ali, yang berpihak kepada Sayyidina Ali dalam peperangan yang berlaku semasa dia jadi khalifah. Tengok tradisi itu macam tu, tuan-tuan. Ja'far dijaga oleh Al-Abbas, Ali dijaga oleh Nabi SAW. Bolehlah, kata Abu Talib, ambillah anak aku tu, kecuali tinggal untuk saya Uqail bin Abi Talib, yang tu kena duduk dengan akulah. Tengok, miskin tuan-tuan. Dalam keadaan miskin itulah dia jaga Nabi kita daripada kecil selepas kewafatan Tok Wannya Abdul Muttalib. Sampai bila? Sampai Nabi dilantik menjadi Rasul, dia mempertahankan Nabi SAW. Tengok. Sebab itulah bila penentangan agak kuat, serangan agak hebat, Quraisy datang buat tawaran. Jumpa dengan Abu Talib, dia kata, kami tidak tahu anak kamu tu nak apa sebenarnya. Bekerja siang malam, kahulu kahilir ni, apa benda dia nak? Dia nak jadi ketua, nak jadi raja, nak jadi raja dekat Mekah ni. Kalau anak kamu tu, wahai Abu Talib, nak jadi raja, kita akan lantik dia jadi raja. Tengok, raja betul ni, bukan raja kapur, raja sungguh. Kalau dia nak raja, nak harta, kata Quraisy, jama'na lahu amwaluna, kita akan kumpulkan kekayaan yang ada di kalangan masyarakat Mekah ni, hatta yakun huwa aksaruna amwalan, dia jadi orang yang paling kaya di Mekah ni. Kenapa? Harta orang Mekah berpindah kepada dia. Tengok, kaya. Kalau nak kaya, nak apa? Kak Muhammad ni menyesal, masa umur 25 tahun dulu dah kahwin dengan janda tua, nak berasa kahwin dengan anak dara. Okey, tak apa, sebut je berapa orang dia nak. Zawwajnahu bi ajmali nisa'il Arab, kami akan kahwinkan dia dengan selawa-lawa wanita Arab. Oh, tengok, siapa tak nak ni tuan-tuan?
Yalah, anak-anak dara ni kalau kita cek balik antara Arab dengan Melayu, mana lawa? Saya tanya tu, anak dara Arab dengan anak dara Melayu ni mana lawa? Bukan saya jawab, tuan-tuan jawab tu. Nak menikah anak dara, okey, boleh. Berapa? Unlimited. Berapa nak? Dulu mana ada 3-4, semua boleh. Ke tak nak juga? Ke Muhammad ni ada masalah dalaman, penyakit. Kalau Muhammad ni sakit, kita sediakan package rawatan percuma, free of charge. Cari pusat rawatan yang spesialis, bukan bayar RM1, tunggu 5 jam, tak panggil lagi lama. No, tuan-tuan, minta maaf. Faham ke tak? Bayar RM1 murah, tapi tunggu 5 kali lena, tak panggil lagi nama kita. Kalau faham-faham lah, kalau tak faham saya minta maaf. Ini pakar punya lah, KPJ punya. KPJ letak je masuk tu, dah kena bayar dah. Letak baru tak sebut lagi harga tu. Tak apa yang tu, kita buat package tu 4, tuan-tuan, offer kepada Nabi. Sebut kepada Abu Talib. Abu Talib mula dah cakap telo dah. Allah kata dia ni, inilah peluangnya. Bila Nabi SAW balik, diberitahu, wahai anakku, Quraisy datang jumpa aku tadi, mereka tawar kepada kamu 4 perkara. Pilihlah, kata dia. Seronok dah Abu Talib. Tapi apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Nak jadi raja? Tak. Nak jadi orang kaya? No. Nak kahwin anak dara lawa? Pun tak. Nak sakit, kena anak rawatan? Taklah, pasal Nabi tak sakit. Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Kalau mereka letakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, an atruka hadzal amr, untuk membolehkan saya tinggalkan urusan saya ini, tidak sama sekali. Imman nasru wa amma syahadatu, sama ada saya menang dengan perjuangan saya ataupun saya gugur sebagai pejuang. Tengok, ini baru berjuang namanya, tuan-tuan. Boleh? Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, dia kata ayat ini menjadi sebesar-besar ayat tanda at-ta'asi bir rasul. Semasa mentafsir ayat laqad kana lakum fi rasulillah, bagaimana kita nak, sebagai seorang muslim, sebaik-baik contoh yang perlu ada di hadapan kita, tak ada lain. Tak, tuan-tuan. Akhirnya ialah berhadapan dengan berbagai-bagai penentangan. 10 tahun, 11 tahun, tuan-tuan. Sehingga Nabi pun berfikir lagu lain dah. Dia kata, apa namanya, Mekah ni bumi dia saja, bukan bumi saja yang kering, tapi otak orang kampung ni pun kering juga, kata Nabi SAW. Akhirnya Nabi berfikir untuk memilih base baru, pengkalan baru bagi gerakan dakwah dia. Kemana nak pergi? Akhirnya Nabi memilih untuk pergi ke Taif. Tuan-tuan selalu dengar Taif ni. Taif ni sampai sekarang disebut sebagai ibu kota musim sejuk kerajaan Arab Saudi. Kalau musim panas, bukan musim sejuk, musim panas. Musim panas memang panas betul lah, ya. Bagi sesahabat yang kita belajar dekat sana, tahu sajalah, duduk tempat teduh pun panas, apalagi tempat tengah panas, tuan-tuan. Jadi pengurusan pentadbiran negara biasanya berpindah ke Taif, sebab Taif ni sejuk. Macam orang Kuala Lumpur, bila musim puasa panas serik, dia naik ke mana? Genting Highland. Lebih kurang itulah, lebih kurang, ya. Sejuk kan sana kan, masya-Allah, ya. Kononnya nak pergi puasa dekat sana pasal cuaca sejuk. Tapi bila sampai dekat Genting, musafir lah, kata dia, tak payah puasa. Sabar je lah, saya kata, tuan-tuan, ya. Tengok, Nabi berangkat ke Taif, tuan-tuan, bertemankan Zaid bin Harithah. Kalau sesahabat yang baru balik daripada haji, masa duduk dekat Mina tu, ada satu highway besar naik ke bukit sana tu, itulah sebenarnya jalan untuk menuju ke Taif. Jalan kaki daripada Mekah ke Taif. Tak ada kereta peronda, kan?
Kalau orang lain berdera bom, ini Masya Allah tak ada apa boleh naik. Tapi Nabi jalan kaki, tuan-tuan. Untuk bertemu dengan siapa? Penduduk Taif yang didiami rata-ratanya oleh Bani Thaqif pada masa itu. Saya cukup yakin tuan-tuan, anak-anak, adik-adik khususnya dengar mengenai Thaqif ini. Bila kita belajar sejarah Islam, ada figure-figure yang terkenal yang hujung namanya disebut sebagai Al-Thaqafi. Nak dengar? Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Ini Bani Thaqif lah itu maksudnya. Muhammad ibn Al-Qasim Al-Thaqafi. Al-Thaqafi itu merujuk kepada Bani Thaqif yang tinggal di sekitar Taif dulu. Masa Nabi itulah. Sekarang ni pergi ke Taif dah ada pula apa namanya? Apa dia panggil macam dekat Genting tu? Kereta yang tu Masya Allah atas langit tu, tu macam tu serang ni, ya. Dulu mana ada cable car, ya. Sekarang ni Taif ada cable car, tuan. Dulu mana ada? Kalau tidak Nabi naik cable car lah pergi ke sana. No. Dengan harapan masyarakat Bani Thaqif akan menerima sekurang-kurangnya mendengar dakwah dia. Rupa-rupanya upset. Ini masalah dia. Upset. Lawan kalah. Berapa? 5-0. Kedah Lawang Pahang. Lebih kurang itulah tuan-tuan. Perak memang tak masuk nama dulu lagi, macam Kelantan juga kan. Betul ke? Berbekal dengan 3-0 yang agak menang, tiba-tiba zup kena 5 biji. 5 biji tuan-tuan. Akhirnya dah masya-Allah akan jumpa dengan Johor Darut Takzim. Tengok itu final itu. Bagi semangat sikitlah kawan-kawan ni peminat bola ni, sebut bola tercelek mata tu main tu. Tu tak masuk Chelsea lagi dengan Manchester United, tuan-tuan, minta maaf ya. Tak tuan-tuan, tak sempat nak buka mulut lagi Nabi telah diserang oleh Bani Thaqif. Pemimpin Bani Thaqif telah mengupah samsing untuk memburu dan melanyak Nabi kita SAW. Tengok. Luka-luka sekujur tubuh Nabi SAW. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca kitab sirah, di sinilah keluarnya munajat Nabi. Nabi merayu kepada Allah Ta'ala. Imam pukul 9 pukul berhenti tu, ya, saya takut terlajak ni. Dan insya-Allah tak ada, yang ceritain tak ada, masa keceriaan tak ada. Nabi bermunajat kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dhi'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu betapa kerdilnya diriku berhadapan dengan kerenah manusia. Munajat Nabi SAW. Panjang hadisnya tu, panjang munajat itu tuan-tuan. Di akhir munajat Nabi kata apa? Fa in lam yakun bika ghadabun fala ubali. Asal saja apa yang aku kerjakan ini bukan perkara yang kamu murka ya Allah, sedikit pun aku tidak peduli. Tengok jiwa besar seorang pemimpin. Dia orang nak buat macam mana, nak lanya, nak ganya, nak buat apa, janji benda ni Tuhan suka, kamu tak suka, aku tak kisah, kata Nabi SAW. Kita takut kepada orang lebih daripada Allah Ta'ala. Apa hal? Orang tu siapa? Allah Ta'ala siapa? Tiba-tiba takut kepada orang. Aku buat nanti kok orang kampung aku marah nanti. Oh, hebat orang kampung kamu. Allah Ta'ala marah macam mana? Tak apa, itu boleh taubat segera dengan Allah. Oi, tuan-tuan, apa mengaku ikut Nabi? Sabar je lah, ya. Tuan-tuan, turun malaikat offer dengan Nabi. Ya Muhammad, kami malaikat yang jaga gunung Ganang ni, perintahlah saja. Kalau kamu suruh kami buat, kami akan buat sekarang juga. Suruh, kamu nak suruh buat apa? Nak suruh lanya, angkat gunung Ganang, hempap kepada mereka. Now, kami boleh buat sekarang. Nabi tuan-tuan offer macam tu. Kalau kita macam mana agak-agak? Muka dia bergerak bengkil, tiba-tiba Superman datang dia minta tolong. Oh, Masya Allah, pergi lanyak orang tu, belasah. Oh, tuan-tuan, Nabi tak. Nabi kata apa?
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk, berilah hidayat kepada kaumku, sebenarnya mereka tidak mengerti. Mudah-mudahan daripada zurat mereka yang menyerang aku ini akan lahir insan yang beriman kepadamu ya Allah. Nabi SAW akhirnya bila diburu, dihambat oleh Samsing, dapatlah Nabi berlindung di bawah apa namanya, Allah saya tak ingat namanya, Syaibah ke apa, pemimpin Bani Saqif pada masa itu. Dia dapat berlindung di rumah kawan tu, dan kawan tu bersedia untuk melindungi dia. Bagilah makan. Kesian ada berkat bengkil. Ada seorang pembantu kepada Syaibah ni, namanya Adas. Tak ada orang Melayu yang Adas ni tuan-tuan. Dia pergi layan Nabi, bawa lah buah-buah apa yang patut. Nabi pun ambil. Sebelum makan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun heran, perkataan apa yang kamu sebut ini? Tak pernah aku dengar dan tak pernah aku lihat orang buat macam ni. Siapa kamu? Wahai saudaraku, kata hamba kepada Syaibah itu tadi. Nabi tanya dia balik, kamu daripada mana? Dia kata, saya daripada Nainawa. Oh, saya tahu, kata Nabi SAW. Nainawa itu negeri sahabat saya, Yunus ibnu Matta. Kamu kenal Yunus bin Matta? Katanya kamu tahu? Ya, saudara saya. Siapa Yunus bin Matta, tuan-tuan? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Rupa-rupa yang di sekampung dengan Nabi Yunus dulu. Dan dia tahu. Dan inilah satu-satunya insan yang beriman dalam ekspedisi dakwah Nabi daripada Mekah ke Taif. Dapat seorang, tuan-tuan. Only one yang beriman masa tu. Dengan jalan kaki punya jauh, dapatlah seorang. Satu orang maknanya satu undi dalam dunia demokrasi. Faham ke tak? Dapat satu undi ni boleh menang ke tak? Wallahualam, tuan-tuan. Lu fikirlah sendiri, ya? Ini fenomena dia. Seorang dapat. Tak apalah, dah rezeki dia seorang-seorang. Berangkatlah balik. Dalam perjalanan dia bermalam di satu tempat di lembah antara Taif dengan Makkah. Dan pada masa itu Nabi dikunjungi oleh nafarun minal jin. Ini bab-bab surah Al-Jin ni kena tanya Ustaz. Saya bukan hafal Quran. Saya hafal juga inna ataina dengan qul Allah, ya tuan-tuan, minta maaf ya. Nabi bacakan kepada mereka beberapa ayat daripada surah itu. Lalu jin tu kata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Tengok. Lalu fa'amanna, lalu berimanlah. Berapa? Berapa apa ya? Saya tak tahu jin ni orang panggil apa. Kalau manusia orang, jin apa? Ekor. Oi, bila pula ekor ni Ustaz? Ya? Tak boleh ekor-ekor je lah, ya tuan-tuan. Ada jugalah jin yang beriman. Malu manusia. Manusia pergi ke Taif dapat seorang, tiba-tiba jin lebih daripada itu yang beriman, tuan-tuan. Masya Allah. Saya pun cukup, yalah, jangan terkilan lah, ya. Kalau kita buat majlis, buat ceramah, buat pengajian, apa namanya, tak ada orang yang dengar. Mudah-mudahan yang dengar tu jin dengar, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Setuju? Mana tahu pula jin boleh beriman dengan kita. Apa masalah, tuan-tuan? Tak ada masalah apa, kan? Sebab itulah orang yang dengar tu ramai yang nampak, tuan-tuan perempuan ni semua. Tapi ada yang tak nampak. Mudah-mudahan yang tak nampak tu beriman dengan apa yang saya cakap malam ni. Tuan-tuan belum tentu lagi. Wallahualam, harap-harap terimalah kot. InsyaAllah, tuan-tuan. Balik ke Mekah. Balik Mekah lagi teruk lah. Dulu dah berjadi kena mangsa, kena pijak, kena ganyang macam-macam. Sekarang ni mula lagi lah, tuan-tuan. Lagi teruk. Inilah yang mendorong Nabi SAW bila musim haji datang, Nabi berkunjung kepada kemah-kemah yang datang yang didiami oleh jemaah yang datang daripada luar Mekah untuk melakukan haji. Saya tak sebut melakukan ibadat haji, pasal jahiliah mana ada ibadatnya, tapi melakukan haji mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Buat haji jugalah. Haji ni, tuan-tuan, bermula dengan dibangunkan Kaabah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan apa namanya, wa'azin finnas, kamu kena ajak, kena panggil, ya. Sebab tu orang tua-tua zaman saya kecil-kecil dulu, kalau ada orang nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak pergi haji, dia suruh apa?
Tolonglah lambai-lambai aku sekali, mana tahu aku pun nak sampai juga, kata dia, kan? Suruh lambai, tuan-tuan. Tak payahlah orang kampung kita lambai. Nabi Allah Ibrahim dah lambai lama dah, ya? Belum sampai seru. Kenapa belum sampai seru? Duit ada 50,000 dalam akaun tabung haji. Kenapa tak nak pergi? Nak salah kata tak sampai seru. Duit ada, tak nak pergi lah tu, tuan-tuan. Kena pula seseng sekarang ni lagilah susah. Ada dengan kotanya pula, kan? Queue. Pengurusi tabung haji kata tempoh menunggu jemaah haji di Malaysia 60 tahun. 60 years, tuan-tuan, for waiting. 60 tahun. Tu agak-agak tu tak, tapi itulah dia, apa namanya, yang disebut oleh kawan-kawan kita di tabung haji. Tempoh menunggu 60 tahun. Daftar 60 tahun dulu, 60 tahun kemudian baru boleh pergi. Hari ni anak kita lahir 60 tahun kemudian barulah boleh pergi. Tempoh menunggu yang lama. Pengalaman peribadi saya lah, minta maaf. Saya pergi haji tahun 2008. Buat badal haji untuk arwah bapa saya. Balik 5-6 bulan, kemudian pergi pula ke tabung haji. Kononnya nak daftar pula lagi sekali. Pergi jumpa dengan kerani dekat kaunter tu. Dia kata, Ustaz, nak daftar ke? Saya kata nak daftar lah. Dia pun klik PC depannya. Dia kata, minta maaf lah Ustaz, tak boleh daftar. Saya kata, kenapa? Akaun dalam tak cukup, katanya. Saya baru tahu rupa-rupanya kena ada jumlah akaun baru boleh daftar. Kita dulu, apa namanya, dalam akaun tak berhaji ada berapa? RM1. Bila? Dulu, kini dan selamanya, tuan-tuan. Sabar je lah. Bila nak boleh pergi kalau ada RM1? Dia kena ada 1,300 baru boleh daftar. Lepas ada rezeki saya pun pergilah topa. Dia kata bolehlah daftar sekarang. Saya kata daftar je lah. Lepas daftar kluk-kluk, dia pun bagilah kertas kecil kepada saya. Tak berani nak baca depan dia, balik baca kat rumah, tuan-tuan. Kertas kecil je. Apa dia tulis kat kertas tu? Anda dipilih untuk menunaikan fardu haji tahun 2033. 2033. Itu turn saya, tuan-tuan. Saya kata mati dululah aku nampak gaya ni. Tu daftar 2008. 2033 baru boleh pergi. Kalau tuan-tuan tak daftar lagi, wallahualam. Tapi tak tahulah, tuan-tuan. Kawasan orang masyarakat Islam di sekitar sini, hari ni boleh daftar, esok boleh pergi, tak apalah, tak ada masalah. Kenapa? Dia ambil package yang paling mahal. Kenapa? Orang kawasan ni semua toke balap belaka. Alhamdulillah lah, tuan-tuan, ya. Nak cakap apa? Susah. Satu fenomena lagi yang dapat kita lihat, khususnya anak-anak muda ni, ialah fenomena kahwin lambat. Kan? Lambat kahwin. Lelaki pun, kalau perempuan tak boleh juga lepas tunggu pinangan orang. Lelaki takkan kena pinang juga pun. Kita tanya, tuan-tuan, anak-anak muda ni, kenapa tak kahwin? Payah Ustaz, nak kahwin macam mana? Sekarang ni menumpang rumah mak bapak. Di rumah bapak saya tu dah ada 3-4 generasi dah. Tengok, nak beli rumah baru. Ipoh saya tak tahu. Di Kuala Lumpur jangan cakap lah, tuan-tuan. Tu tak sebut di Johor lagi. 800 apa namanya ni, 800 kaki itu dah sejuta harganya. Tuan-tuan sini tak apalah, jutawan, ya. Jutawan apa? Rupiah. Insya-Allah, tuan-tuan, ya. Macam mana? Jadi kalau dah kahwin lambat, nak pergi haji pun tak pernah fikir. Macam mana agak? Besar implikasi, tuan-tuan. Kalau orang Melayu semua pakat kahwin lambat, apa maknanya? Negara kita ni negara demokrasi, tuan-tuan faham? Kalau kahwin lambat dapat anak. Lambat makin lambat orang kahwin, lagi ramai, lagi kurang pengundi-pengundi Melayu Islam. Itu maknanya. Faham ke tak? Tuan-tuan. Itu benda lain tu. Sakat tu saya selalu bagi clue. Ini masalah dia, implikasinya cukup berat.
Tapi kalau nak beli kereta cukup senang tuan-tuan. Anak kita kerja masuk bulan kedua dah balik kereta dah. Bapa pun senyum lebar. Kenapa? Dapat merasa kereta baru anak. Dengan skim pembelian mudah untuk memiliki kereta. Tengok. Bayar muka lebih kurang dah dapat kereta, masya-Allah. Kenapa orang tidak fikir bagaimana skim mudah untuk memiliki rumah? Adalah skim mampu apa? Mampu milik. Jadi kalau harganya 400 atau 500 ribu, artinya bukan mampu milik, mampu tengok tuan-tuan. Itulah mampu. Apa maknanya? Kenapa tidak diperjuangkan hal macam ni? Terutamanya di bandar-bandar besar macam Ipoh ni, masya-Allah. Ni tahun baru 1436. Takkan nak fikir cara dulu juga. Kena ada perubahan. Anjakan minda, anjakan paradigma. Barulah betul. Kalau tidak macam cara dulu je, zaman Tok Wan kita dulu, habis tuan. Sekarang ni bukan zaman Tok Gajah, bukan zaman menggak terawis lagi. No. Zaman kita. Jadi hal-hal macam inilah yang rasa-rasa saya kata perlu kita lihat balik dan kita kena nilai semula. Nabi kita SAW punya susah berbelah-belah tahun jelajah daripada satu kemah ke satu kemah. Rezeki Nabi SAW jumpa dengan satu kumpulan yang datang daripada Madinah, dan Nabi pun tahu, Nabi memaklumkan yang saya adalah Nabi yang telah diutuskan oleh Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, cerita Nabi akhir zaman ini sudah pun bocor di Madinah. Pertusan Nabi akhir zaman sudah bocor, disebarkan oleh orang-orang Yahudi berdasarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi bila orang Madinah kata ini Nabi akhir zaman sudah dibangkitkan, mereka rebut peluang sebelum dia orang dapat beriman, biar kita jadi orang yang beriman dulu. Inilah bibit-bibit yang baik, dan mereka inilah yang beriman mula-mula sekali pada penduduk Madinah tuan-tuan. Daripada Yasrib, nama barunya dulunya Yasrib, kemudian baru tukar bila Nabi kita hijrah, barulah jadi Madinah Al-Munawwarah itu. Berlakulah dua bai'ah, Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan akhirnya penduduk yang datang daripada Madinah untuk lepas Bai'atul Aqabah yang kedua mempelawa Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Kalau orang sini dia tak boleh nak jaga kamu wahai Rasulullah, biar kami yang jaga kamu. Tengok Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang ada sama-sama dalam malam itu di Aqabah, tempat perjanjian itu dimeteraikan. Dia kata, wahai penduduk Madinah, apa jaminan kamu kalau anak aku ni sambut seruan kamu untuk berpindah ke Madinah? Tengok apa jawapan orang Madinah tuan-tuan. Ya Rasulullah, kami akan mempertahankan kamu lebih daripada kami mempertahankan diri kami, harta benda kami, dan anak pinak kami. Tengok kesanggupan Muslim yang baru daripada kota Madinah ini. Dan inilah cahaya kepada perpindahan daripada Nabi, daripada Mekah ke Madinah oleh Nabi SAW. Itu baru hijrah. Masa pun dekat 9 baru hijrah tuan-tuan. Hijrah Umar dengan cara dia bawa yang OKU, yang kurang upah, yang budak-budak. Tinggallah beberapa kerak yang masih ada dekat Makkah lagi, antaranya Sayyidina Abu Bakar, antaranya Sayyidina Umar, dan beberapa orang lagi. Yang lain semua dah hijrah. Habis. Susah hati Quraisy. Mana pergi dia orang ni, dah tak ada dah. Rupa-rupanya tahu dia orang dah hijrah. Terpaksalah buat mesyuarat, tergempar parlimen Quraisy pada masa itu. Parlimen Quraisy itu namanya apa? Darun Nadwa. Dalam bahasa politiknya parlimen dia orang lah. Siapa speaker dah? Abu Jahal. Tuan, mesyuarat agung khah ni buat tergempar ni biasanya agenda satu je tuan-tuan. Pernah tak buat mesyuarat agung khah ni? Satu je agenda biasanya. Dia orang bincang satu, bagaimana nak selesai masalah Muhammad, to solve the Muhammad problem. Tuan-tuan, cerita inilah yang yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Apa ayatnya Ustaz? Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk
hingga akhir ayat. Di ujungnya wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apa yang dirancang oleh Quraisy di Darun Nadwa disampaikan langsung live oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Ini maknanya masa untuk berhijrah sudah hampir. Nabi pun buatlah persiapan awal. Tengok tuan-tuan, buatlah. Tunggu masa aja bagi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kalau dalam bahasa sekarang ni, you must stand by. Oh, lebih kurang itulah, lebih kurang. Bila-bila masa saja, tunggu arahan saja, kita akan berangkat. Kamu akan jadi teman aku, wahai Abu Bakar. Terharu Abu Bakar, tuan-tuan. Dia kata apa? Suhbatak ya Rasulullah, jadi teman kamu ke? Berapa lama lagi orang Islam ada? Tiba-tiba aku dipilih. Dia rasa dihargai oleh Nabi SAW. Ini penghargaan. Jadi ringkaskan cerita, buat apa yang patut. Malam tu mesyuarat Darun Nadwah tadi buat keputusan, kepung rumah Nabi SAW, pilih setiap wakil daripada kabilah untuk wakil pada setiap kabilah untuk kepung rumah Nabi, dan kalau boleh untuk membunuh Nabi SAW. Ada yang kata kena tahan, ada yang kata kena usir, ada lagi kena cadang siapa? Cadang bunuh Muhammad. Kalau tuan-tuan baca kitab sirah, siapa yang mencadang supaya Muhammad dibunuh? Tuan-tuan, tolong baca kitab sirah sekurang-kurangnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ini sebuah karya yang disusun oleh seorang ulama daripada India, Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri, yang ikut serta dalam sayembara penulisan kitab sirah yang dianjurkan oleh Rabitah di Madinah, di Makkah, dan dia dapat hadiah nombor 1, 50,000 rial. Dah pun diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Tengok balik. Orang yang mencadangkan supaya Muhammad dibunuh disebut sebagai Syekh Najdi. Tolong saya mak balik. Siapa Syekh Najdi ini? Sebenarnya syaitan, tuan-tuan. Semua ulama kata yang menyamar sebagai orang Najd itu ialah syaitan. Sebab dia tahu kalau dibenarkan Muhammad keluar daripada Mekah, habis kita nanti. Lalu mereka plan antaranya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek balik dalam suratul Anfal itu. Tengok. Wah, tapi Allah Taala juga rancang. Akhirnya Nabi keluar dengan baik, ya. Ialah perancangan kemas, datang pula perlindungan daripada Allah Ta'ala. Tuan, tunggu kepung rumah Nabi. Nabi biasanya keluar 1/3 malam untuk ke masjid, untuk ke Baitillah sebenarnya, untuk semayang di sana. Dan orang tunggu masa tu. Itu yang disebut oleh Syekh dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tunggu, tak keluar. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala dah angkat Nabi keluar lebih dulu, dalam keadaan mereka tidak nampak pun Nabi keluar. Siapa yang bantu? Jibril alaihissalam. Tuan, Jibril ni dijadikan daripada cahaya. Apa yang paling laju dalam dunia kalau tidak cahaya? Tuan, kelajuan cahaya berapa ratus ribu batu dalam 1 saat. Cuba tanya orang fizik. 1 saat. Tahu 1 saat 2 kali tepuk, pung, tu 1 saat. Sudah beratus-ratus kilo ni dah pergi. Akhirnya tunggu. Syekh Najdi yang cadang tadi, yang kamu duk melangut tunggu ni, kenapa? Muhammad lama dah pergi, dia orang kata. Tengok contoh, tuan-tuan. Sebab itulah pergi tengok rupa-rupanya Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi itu. Anak muda yang berjiwa wajah. Sebab itulah kalau kita nak rumuskan juga, tuan-tuan, peristiwa hijrah ni melibatkan semua pihak. Yang tua diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar, yang anak-anak diwakili oleh Ali bin Abi Talib, yang perempuan diwakili oleh Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar, 2 beradik. Yang lelaki yang lain termasuk Abdurrahman bin Abu Bakar, Amir bin Furhara, Umar Abdullah bin Uraiqid, yang diupah oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan, cari jalan selamat bagi membolehkan Nabi sampai ke Madinah dengan baik. Siapa yang rancang semua tu? Sayyidina Abu Bakar. Berkorban, tuan-tuan. Sebab itulah ayat yang mula-mula yang saya baca tadi, alladzina amanu wajahadu. Ada pun di masjid, tuan-tuan, nun di sebelah kanan hujung sekali. Orang masjid ni tak sedar ayat tu ada dekat sana tu. Ayat 20 daripada surah At-Taubah. Boleh jadi ayat tu tema masjid, tuan-tuan, main.
Mereka yang berjihad, berjuang, berjihad, berhijrah, berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga, a'zamu darajatan, lebih besar ganjarannya di sisi Allah. Fa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang yang menang. Ayat tema yang saya pilih di awal ceramah itu tadi. Ambil di masjid tuan-tuan lah. Tengok tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok balik tadi ayat dibaca oleh sahabat kita yang qari tadi pun daripada surah Al-Anfal, sama juga ayatnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tengok sama tuan-tuan di ujung surah Al-Anfal. Jadi kesemua pihak harus terlibat. Anjak paradigma, wanitanya, golongan biasanya, para sahabat Nabi yang lelakinya Abu Bakar, kesemua berganding bahu membentuk satu tim demi menjayakan perang yang besar untuk melihat Islam yang cemerlang di masa akan datang. Dan ternyatanya perjalanan ini berjaya. Setelah berapa lama di perjalanan, akhirnya Nabi kita pun sampai di Madinah Al-Munawwarah. Banyak lagi benda yang tengok tengah jalan tu, tapi masa dah dekat 9 dah, saya pun malah nak ambil masa kecederaan tuan-tuan, ya. Itulah keluar. Kita tahu tentunya tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, itu yang kita tahu pun, ya. Disambut oleh penduduk-penduduk di Madinah dengan gembiranya. Tapi tuan-tuan sedar ke tak satu isu? Nabi kita nak hijrah ke Madinah, orang tak fikir pun bila dia sampai ke Madinah dia nak duduk kat mana. Tuan-tuan fikir ke tak? Kalau ada orang besar-besar ke VIP ke mari nak berkunjung dekat sini dan dia kata saya nak bermalam, takkan AJK Masjid Tuanku Sultan Azlan ni dia kata Tan Sri boleh tidur dekat surau ke? Boleh? Agak-agak lah. No, never tuan-tuan. Nabi manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat nak pergi ke Madinah, orang tak fikir dia nak menginap di mana, lodgingnya di mana, rumah banyak mana, rumah banglo 7 tingkat harga 15 juta. No, tak difikir tuan-tuan. Tengok, fikir tak? Sehinggalah sampai ke Madinah tuan-tuan, orang kata, dia kata ya Rasulullah singgah rumah saya lah. Nabi kata kepada unta yang dia naik, ini kenderaan diperintahkan, aku akan berhenti, aku akan parking tempat dia berhenti. Tunggu, tengok unta bukan macam Mercedes gek macam ni lah tuan-tuan, ya. Kat mana parking? Parking depan rumah sahabat terkenal Abu Ayyub Al-Ansari. Tengok, punya seronok Abu Ayyub. Rupa-rupanya orang nak jadi tamu dia ni orang yang terbaik dalam dunia dan akhirat. Siap di rumah dia, Rasulullah, duduklah rumahku, Masya Allah, tingkat atas sana aku dah siap dah untuk kamu. Kata Nabi, tak apalah kamu anak beramak, kamu duduk atas, aku duduk kat bawah aja. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat dah tuan-tuan masa tu. Ingat rumah orang kawasan sini 2 tingkat, rumah Abu Ayyub 2 tingkat dah tuan-tuan duduk. Apakah? Berapa lama menumpang dekat situ? Sehinggalah tanah tempat unta Nabi naik tu, transit tadi berhenti sekejap, yang kebetulan dimiliki oleh 2 anak yatim daripada Ansar. Nabi telah bersetuju untuk membeli dan membayar pampasan, ya, yang setimpal, bukan mengikut kanun tanah negara, no, minta maaf, ya, harga yang sebenar mengikut market value dibayar kepada anak yatim itu. Walaupun anak yatim kata tak, kami nak bagi je, akhirnya Nabi bangunkan masjid di situ. Di sinilah tapak sebenar Masjid Nabawi yang ada sekarang, tempat unta pertama Nabi dia berhenti daripada Mekah, berhenti dekat situ. Buatlah masjid. Bila sudah masjid, barulah fikir buat rumah dia sebelah masjid tuan-tuan. Bersama mana pula rumah Nabi ni? Abang rumah Nabi ni malu nak ceritalah tuan-tuan. Tak tahulah 10 kali 10 ke apa, wallahualam. Kubur Nabi tu lah. Itulah besar tak besarnya tuan-tuan. Makam Nabi itu rumah bahagian Aisyah, dia meninggal dekat situ dan akhirnya Nabi disemadikan di situ. Itu rumah dia. Mana besar dengan rumah tuan-tuan agak-agak. Tuan-tuan, ya, ini contoh.
buat masjid dulu. Dia tak buat hotel dulu, dia tak buat universiti dulu, tapi dia buat masjid. Masjid juga melambangkan tempat komuniti masyarakat. Sebab itulah Profesor Yusuf Qaradawi kata masjid adalah universiti rakyat. Universiti rakyat adalah masjid, tuan-tuan. Masjid kita ni sebenarnya universiti. Di masjid ni kena belajar macam-macam. Takkan buat kursus jenazah je kot, tak munasabah. Kan? Semua ilmu di sini. Tempat terpancarnya hidayat daripada Allah dan kepelbagaian ilmu. Saya cukup tak seronok bila pergi ke tempat-tempat mana-mana, bila sampai tengok-tengok kawan-kawan duk sembang isap rokok je. Kenapa? Allah dia kata, ustaz yang kita jemput tak sampai. Tengok. Itu masalahnya. Jadi kuliah tak ada. Berhenti pakai isap rokok belakang. Saya kata, tak ada ke orang lain? Orang lain tak ada kata? Cikgu ada kata? Ramai cikgu. Doktor ada. Kenapa tak suruh dia orang? Tuan, kalau kerja benda macam ni semua suruh ke ustaz, kesianlah ke ustaz. Tuan, tak nyanyi ke ustaz ni? Kuliah subuh ustaz, kuliah maghrib ustaz, kuliah duha ustaz, kuliah isya ustaz, kuliah apa lagi? Nak tidur dengan bini kadang-kadang tak sempat. Kenapa? Sibuk. Orang lain duduk senyum ke kat rumah. Apakah hanya, tuan-tuan? Ini kerja kita tanpa melihat latar belakang. Share mengikut kemampuan masing-masing. Sebab tu Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Dah belajar punya lama, dah kuliah tiap-tiap hari, dia takkan nak bagi sepatah, tak boleh. Tuan, akhirnya sebagai rumusan, kalau kita buat secara overallnya, kita akan dapati 3 asas yang paling penting bagi membentuk suasana yang cemerlang. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, quwwatul aqidah. Kekuatan akidah. Kalau yang ni tak jalan, habis, tuan-tuan, hancur. Yang kedua, quwwatul ilm. Kekuatan ilmu. Tuan, sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi kata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nak akhirat pun dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa-siapa nak dua, dunia pun nak, akhirat pun nak, bil ilmi, dengan ilmu. Perlu kekuatan ilmu. Jadi ini khusus untuk adik-adik saya yang masih di peringkat pengajian. Cubalah, jadilah penguasaan ilmu yang baik. Sebab kita tengok sekarang ni, ilmu kita ni tidak berkembang, tuan-tuan. Kita pakai kongsi benda yang ada dah. Yang baru tak ada. Guna kat dia apa? Cut and paste. Itulah dia. Ambil dalam internet, ambil dalam Facebook, ambil dalam WhatsApp, ambil dalam Telegram, cut, paste, habis, sebar. Kadang-kadang benda tak betul pun. Ini masalahnya. Jadi orang yang perkasa dari segi ilmu. Mudah-mudahan. Dan ini yang telah ditunjuk kekuatan kepada kita oleh generasi awal dulu. Islam menguasai tamadun. Kan? Masya Allah. Semalam saya forum di Kuala Lumpur dengan sahabat saya Dr. Jamnu Mulkan. Orang belah sini lah typing kok. Ya? Tuan-tuan. Dia kata dia tergelak bila baca cerita bila Harun al-Rashid hadiah 1 jam yang dicipta oleh saintis Islam di zaman dia. Diberi hadiah itu kepada salah satu daripada pembesar di Eropah pada masa itu. Jam. Rupa-rupa yang buat jam tu saintis Islam dulu, tuan-tuan, main. Bawalah jam, punya payah nak sampai ke istana tu. Tengok. Jam hidup kan. Tak. Rupa-rupanya semua orang pakat lari daripada istana. Kenapa? Dia takut meletup. Punya bongok raja orang putih dulu, tuan-tuan. Islam sudah menguasai ilmu pada masa itu. Dia orang dengar pun takut lagi faham. Dan beliau juga pernah sampai ke Spanyol, pernah melawat ke satu hospital yang dulunya dibangunkan oleh saintis Islam, ulama-ulama Islam yang juga merupakan saintis. Ibnul Jazari yang telah mereka satu alat pembedahan yang masih disimpan sampai sekarang di sebuah hospital di Spanyol.
Para saintis barat kata kami tidak boleh nak buat benda yang semacam ni sekarang, yang telah pun dicipta, direka oleh ulama dan saintis Islam dahulu. Jadi kekuatan ilmu juga penting. Dan tidak kurang yang ketiga, tuan-tuan puan, ialah kekuatan al-ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin adalah bersaudara. Kekuatan persaudaraan ini, ya, brotherhood perlu diperkukuhkan. Jangan sikit punya hal sampai bermasa muka. Adik-beradik pun sampai berbalah berebut sebatang pokok kelapa. Sabar je lah tuan-tuan, ya. Duduk tengah-tengah perenggan, abang kata saya punya, adik kata saya punya, sekali tebang. Sabar je lah, tengok. Tak boleh nak selesai masalah pokok kelapa sebatang. Mana pergi ukhuwah? Sedangkan sahabat-sahabat Ansar yang kaya sanggup berkorban, memberi separuh harta kepada sahabat Ansar. Tengok, sahabat Muhajirin. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, aku, wahai sahabatku, adalah yang terkaya di Madinah ni. Aku boleh bagi kepada kamu separuh daripada hartaku. Aku ada 3 isteri, choose, pilih mana satu yang kamu mau. Tengok, isteri pun nak bagi, tuan-tuan ni. Tapi orang Islam tidak prejudis dan tidak mengambil kesempatan. Wahai sahabatku, hartamu, hartamulah. Istrimu, istrimulah. Cuma dullani ila suq, tunjuk kepada saya di mana pasar untuk saya mulakan hidup baru. Dan akhirnya dia juga menjadi seorang hartawan kemudiannya. Kenapa? Persaudaraan yang hebat. 3. Iman, ilmu, persaudaraan. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan zaman kita ni yang serba canggih ni, kadang-kadang benda macam ni terabaikan. Jadi sempena tahun baru 1436 ni, malah kita sama-sama buat review balik. Mudah-mudahan dia menjadi obor dan menjadi mercu kepada suasana yang lebih cemerlang untuk kita semua di masa-masa yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin bi kulli dhanbin fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sekat ini dulu, minta maaf di atas segala-galanya. Kita jumpa lagi kalau ada kesempatan di waktu-waktu yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.